Mari kita berdoa. 让我们低头祷告。 Kami rindu Engkau menjaga dan memenuhi hati kami ya Tuhan. 神，我们思念你保守我们的心。 Pagi hari ini kami siap untuk belajar daripada kebenaran firman-Mu. 今天早上我们预备要学习你的真理。 Kami memohon Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. 父啊，我们恳求你与我们在一起， Dan biarlah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. 恳求圣灵上帝帮助我们，不只是成为听到的，而能够实行出来。 Berkati kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan. 求你赐福你两位侍奉的仆人， Berkati setiap kami semua, sehingga kami semua boleh bersama-sama belajar daripada kebenaran firman-Mu. 也恳求主你赐福每一个人，让我们能够一起学习神你的话语。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们奉靠耶稣基督的名求的， Amin. 阿门。 Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Markus pasal 14 ayatnya yang ke-36. 让我们一起打开圣经，马可福音第14章第36节。 Injil Markus pasal 14 ayat 36, jikalau Bapak Ibu saudara-saudari mendapatkannya, kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini di dalam bahasa Indonesia dan kemudian dalam bahasa Mandarin. 我们当一起的念印尼文，然后华语。 Mari kita membaca bersama-sama. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. 他说：“阿爸父啊，在你凡事都能，求你将这杯撤去。然而不要从我的意思，只要从你的意思。” Satu bagian firman Tuhan lagi dari surat Roma 8 ayat 15. 还有另一章，就是在罗马书第8章第15节。 Roma pasal 8 ayat 15, kita juga membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 也是一起念。 Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. 你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿爸父。 Saudara, setiap kita ketika dilahirkan kita punya harapan, yaitu harapannya adalah kita ingin dikasihi. 我们每个人被生下来的时候，有一个盼望，就是愿意被爱。 Bukan hanya pada saat kita lahir masih bayi, kita rindu sampai perjalanan kita dewasa, kita adalah orang-orang yang dikasihi, bukan? 从我们做孩儿的时候，到我们年长的时候，我们就有一颗心，愿意被人爱。 Namun seringkali saudara ketika kita berharap kita dikasihi, ternyata seringkali kita mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena kerap kali kita pun tidak mendapatkan kasih yang sempurna di dalam keluarga kita. 当我们何等盼望被爱的时候呢，常常得到的是一个失望的心，因为得不着了这个爱。 Bahkan tidak sedikit keluarga di mana kita ada adalah keluarga yang tidak baik-baik saja. 所以很多的家庭就成为不是很好的家庭。 Keluarga kita adalah keluarga yang mungkin mengalami disfungsi di dalamnya. 可能我们的家庭没有真正的运作起来了， Atau bahkan keluarga yang broken. 或者是一个破裂的家庭。 Nah, di dalam perjalanan keluarga kita, saudara kita perlu menyadari bersama-sama bahwa tidak ada keluarga yang sempurna di dalam dunia ini. 其实，在这世界上根本是没有一个完美的家庭。 Kita belajar dalam kitab suci pun tidak ada keluarga tokoh-tokoh Alkitab yang sempurna. 而且圣经里面的那些人物，没有一个是完美的。 Nah, oleh sebab itu, saudara, ketika kita melihat kepada keluarga, kita perlu menyadari bahwa ada anugerah Tuhan di dalam keluarga kita. 所以，当我们看每一个家庭的时候，我们可以看到在家庭里面有神的恩典。 Sekalipun mungkin keluarga kita tidak berfungsi dengan baik, ataupun mungkin kita lahir di tengah keluarga yang broken. 可能我们的家庭不是那么好的运作，也可能我们的家庭是破裂的。 Ada anugerah Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita, menolong, memampukan kita untuk melihat keluarga kita dengan cara pandang Tuhan. 但是在我们当中有神的恩典充满了我们，使我们能够可以用上帝的眼光来看这个家庭。 Nah, saudara, tentu saja ketika berbicara keluarga, peranan bapak dan ibu itu sangat penting di dalam sebuah keluarga. 当我们谈以家庭的时候，我们就要看到了做父亲和做母亲的各个不同的功用。
Saudara, anak mengalami kasih yang sempurna di dalam keluarga ketika bapak dan ibu memberikan kasihnya kepada si anak. 这一个孩子能够得到完美的爱，就是当他的父亲和母亲给予充满的爱。 Orang tua bukan hanya hadir untuk memberi nafkah, tetapi juga mereka hadir di dalam pembentukan karakter dan juga pembentukan yang lain, saudara. 那么做父母的不只是供应饮食给孩子，但是他们的存在也是要塑造了这个孩子的人格。 Tahun 2014 dilakukan penelitian di Amerika. 在美国2014年的时候有一个调查， Dari 4 keluarga yang diteliti, ada 1 keluarga di mana anak itu dibesarkan tanpa kehadiran seorang ayah. 那么4个家庭当中，其中有一个呢是没有父亲的家庭。 Nah, saudara, apa yang terjadi dengan anak-anak yang dibesarkan tanpa hadirnya figur seorang ayah? 那么在这个家庭没有父亲的因坐下，孩子成为什么样的人呢？ Maka saudara, di dalam penelitian itu disampaikan saudara bahwa anak-anak yang tidak mengalami kehadiran figur ayah di tengah keluarga dalam proses pembentukannya, dia akan cenderung menjadi anak yang tidak stabil secara emosi. 那么如果这个孩子他没有父亲存在这个家庭的时候，当他长大的时候呢，他是一个不懂控制自己情绪的人， Menjadi anak-anak yang juga mengalami kesulitan di dalam sosial. 然后他在交际上也遇到了很大的困难。 Nah, oleh sebab itu saudara, dengan penelitian itu maka mereka berupaya untuk membuat sebuah gerakan, yaitu fatherhood. 那么他们在那些美国，他们就做起了一个运动，叫做父亲。 Saudara, fatherhood ini sebuah gerakan yang dimunculkan oleh orang-orang yang begitu concern terhadap pertumbuhan anak-anak, di mana mereka mengalami minimnya kehadiran seorang bapak. 这一个运动呢，主要就是对着这一些在成长过程当中没有得做父爱的人。 Maka setiap laki-laki dewasa yang kemudian ketika mereka berjumpa dengan anak-anak yang mengalami kondisi di mana dia kehilangan figur bapak, maka laki-laki dewasa itu hadir untuk menolong dan menjadi figur bapak bagi si anak itu. 那么每一个成年的男人，当他遇到了这些没有父爱、没有父亲的孩子的时候，他就要应做他的父爱对于这些孩子了。 Saudara, tentu saja gerakan ini dengan sebuah maksud bahwa anak-anak yang lahir di tengah-tengah keluarga yang kehilangan figur papa ini tetap melihat dan mengalami ada seorang laki-laki dewasa yang bertindak, yang bersikap seperti seorang bapak. 那么这个运动的主要目的就是让这一群失去父爱的孩子们，可以因着有成年男人给予他们的关怀与爱，他们就能够好好的懂得这一个明白这个事实。 Yang membantu anak ini, yang menolong anak ini untuk mengalami kestabilan emosi, bahkan pembentukan karakter. 那么这样做的话，就能够帮助到这些孩子能够懂得控制自己的情绪，而且塑造一个更美好的人格。 Nah, saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak ada keluarga yang sempurna di dalam dunia. 我再次说呢，在这个世界上根本没有完美的家庭， Tetapi kehadiran seorang papa di dalam sebuah keluarga itu begitu penting. 但是一个父亲的存在对于一个家庭呢是有很重要的意义的。 Namun ketika kita melihat kenyataan realita hari ini, banyak pria-pria yang berkeluarga tidak menghadirkan figur bapak yang baik, bukan? 但是我们看到了，在社会上呢，虽然家里有一个作为父亲的，但是他们没有担起这个做父亲的责任。 Sehingga akhirnya saudara, figur bapak, figur ayah menjadi terdistorsi dan tidak ditangkap secara utuh oleh anak-anak yang lahir atau dibesarkan di dalam keluarga itu. 所以在这种的家庭里面呢，这些孩子他们看不到了一个做父亲的能够付出自己的父爱给他们。 Nah, saudara, gambaran yang rusak tentang figur papa akhirnya menyulitkan orang-orang tertentu, secara khusus orang-orang yang sudah mengenal Kristus, untuk menyebut Tuhan dengan panggilan Bapa. 所以这样的造成呢，一些基督徒呢，如何的对上帝呢称呼神父啊？ Ada banyak orang hari ini berpikir bahwa Tuhan itu seperti orang laki-laki yang sudah sangat tua di surga yang marah-marah. 很多人以为呢，上帝呢在天堂上是一个老人，是很喜欢发脾气的。 Kalau umatnya salah dikit, marah.
如果信徒有一些错呢，他就发脾气了。 Melakukan dosa dikit, datangin hukuman. 那么人犯了一点罪恶呢，神就降下灾难了。 Jadi pendekatan kepada Tuhan dipenuhi dengan ketakutan. 所以他们对神的存在，他只是接近呢，充满了那个惧怕。 Takut dimarahi. 他们惧怕被骂。 Nah saudara, gambaran yang buruk tentang seorang ayah dan terrefleksi dalam pengenalan terhadap Tuhan dialami juga oleh seorang bapak reformasi yang bernama Martin Luther. 那么马丁路德一样的遇到了同样的遭遇，就是对父亲的那个观点看法呢有错误的。 Saudara, dengan penuh kejujuran Martin Luther berkata, saya mengalami kesulitan untuk berdoa, doa Bapa kami. 马丁路德说呢，其实我对于这个祷告文，我们在天上的父的祷告文，我很难的说出口。 Karena setiap kali saya mengucapkan Bapa kami, saya selalu berpikir tentang papa saya yang sangat kasar, sangat keras, dan tidak berbelas kasihan. 因为每一次呢，当我开口说我们在天上的父的时候，我就想起了我在世上的父亲是如何的暴躁，是如何的坏脾气的。 Saya tidak mampu membayangkan Allah dengan cara yang demikian. 我不能够想象，如果我的上帝也是如此的。 Saudara, saya rasa tidak sedikit orang mempunyai pengalaman yang sama seperti Martin Luther. 我想可能也是很多人有和马丁路德一样的遭遇。 Pengalaman yang buruk kita dengan orang tua papa di dunia ini menghalangi kita untuk mengenal Allah sebagai Bapa yang penuh dengan kasih. 这些对世上父亲的不好的关系呢，影响到了我们对上帝的看法。 Dan pengenalan kita tentang Bapa yang penuh kasih itu akhirnya membuat kita menjauh daripadanya. 所以，对于我们充满着上帝充满着爱的上帝呢，我们看不到的时候，我们就会远离他了。 Kegagalan mengenal Allah sebagai Bapa yang mengasihi kita akhirnya membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang enggan menjumpai dan mendekati Allah. 当我们失败的去看上帝是充满着爱的上帝的时候，我们就自己自动的远离他。 Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana pandangan kita tentang Tuhan sebagai 那么， Bapa? 到底我们每一个人对上帝成为我们的父这个看法是如何的呢？ Setelah hari ini kita akan belajar tentang sebutan Tuhan, yaitu Aba Bapa. 那么，今天我们要学习的就是称呼我们的上帝成为父。 Apa maknanya buat kita hari ini? 那么，今天是什么意义呢？ Saudara, setidak-tidaknya ada dua hal yang ingin saya bagikan buat kita. 有两样事情我要与弟兄姊妹分享。 Saudara, pada saat kita kemudian menyebut Tuhan sebagai Aba Bapa, 当我们称呼上帝阿爸父的时候， saudara, panggilan ini menunjukkan akan sebuah kedalaman relasi antara Tuhan dengan kita. 这个称呼呢，是我们看到了一个很深入的关系。 Di dalam Injil Matius tadi kita sudah membaca bagaimana Tuhan Yesus menyebutkan Bapa sebagai Aba. 那么在马太福音，我们看到了耶稣称呼上帝是阿爸父。 Saudara, ketika Tuhan Yesus menyebutkan Aba di sana, saudara, kata ini adalah kata yang dipakai di dalam bahasa Aram untuk anak berkata kepada Bapa aja. 那么耶稣称呼父上帝的时候上帝父的时候，这是阿拉伯文的就是孩子对父亲的称呼。 Lebih tepatnya seorang anak yang masih kecil yang belum mengerti banyak hal. 就好像一个孩子，他还是小的，他还不懂很多的事情。 Dan ketika dia menjumpai papanya dia sebut Aba. 当他遇到他的父亲的时候，他就叫阿爸。 Nah, mungkin saudara kalau mau lebih gampang kita terjemahkan adalah ketika kalau kita punya anak masih kecil, saudara, kira-kira umur 1 tahun atau 1 tahun lebih dan dia baru bisa belajar ngomong. 就好像我们如果有小孩子，差不多1年多的这个年纪，他就可以称呼的时候， Biasanya kita bertanya, ayo panggil apa, panggil apa. 我们可能就叫这个孩子快点叫阿爸，叫爸爸。 Anak kita berkata, Tata. 孩子这个婴孩就叫大大， Ya, dia nggak bisa panggil papa, cuma Tata. 他当然不会说爸爸，他叫大大。 Tetapi saudara, dia tahu bahwa panggilan itu merujuk kepada satu pribadi, laki-laki dewasa, yang hadir untuk dia, yang siap menolong dia, yang mengasihi dan menyayangi dia, bukan? 这个孩子当然他知道，他这样讲的时候，他对于我们的观念是我们是一个爱他、照顾他、关乎他的人。 Bahkan dengan penuh kepercayaan anak itu memberikan dirinya digendong oleh laki-laki dewasa itu. 更何况这个孩子他充满了信心，相信，愿意把自己交给我们去抱他。
Saudara, saya ingat waktu anak saya yang pertama lahir dan kemudian sudah mulai bisa ngomong. Betapa senangnya saya ketika dia bisa ngomong panggil Tata. 我想起当我的第一个孩子，他在那个年纪可以叫我大大的时候， Bahkan ketika saya angkat dia sampai ke atas, saudara, 而且我把他抱得很高， dia masih berkata, Tata, Tata. 他还是这么的叫我大大。 Saudara, dia percaya kalau saya nggak bakal lepasin dia. 他相信我不可能把他放下来丢掉的。 Satu panggilan yang menunjukkan bahwa betapa dalamnya relasi kami berdua. 那个关系呢，就好像我们是很深入了，已经彼此的关系， Ada kepercayaan yang terjalin di sana. 是在里面呢有充满了相信的。 Dan itulah yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. 这样的关系呢，是上帝愿意我们所拥有的。 Saudara, Allah yang kita percaya bukanlah Allah yang transenden, yang hanya transenden ada di surga sana. 我们的上帝并不是一个超越的上帝，摸不到、看不到的。 Allah kita bukanlah Allah yang hanya menciptakan alam semesta dengan segala isinya lalu meninggalkan berjalan. 他并不是一个只创造了世界和一切所有的，然后他就离开了。 Tetapi Allah kita adalah Allah yang juga Allah imanen. 然后我们的上帝呢，是一个入内的， Artinya dia hadir di dalam kehidupan setiap kita. 就是说呢，他在我们世上的每一个生活里面呢，他是存在的。 Dia mengerti, dia memahami setiap pergumulan, tetesan air mata, penderitaan, kesulitan, tangisan, dan sebagainya macamnya. 他是可以明白我们心里面我们所遇到的挣扎、我们的痛苦、我们的眼泪等等， Bukan hanya Allah yang jauh di surga sana yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. 并不是远远在这个天堂上我们捉摸不到的上帝， Tetapi dia adalah Allah yang kemudian membuka jalur relasi yang rusak antara kita dengannya karena dosa. 但是他把自己呢给予了我们，虽然有这个罪恶，使这些关系脱离。 Dia mengutus putranya yang tunggal supaya ada jembatan antara kita dengan dia berjumpa kembali. 所以上帝差派了他的独生子耶稣呢，成为一个桥，使我们和天父就能够沟通了。 Inilah Allah yang kita kenal, saudara. 这是我们所认识的上帝， Bapa yang penuh dengan kasih. 是一位充满了爱的父， Bukan laki-laki yang begitu senior yang suka marah-marah di surga. 并不是一个年长的男人在天堂上是充满着愤怒的， Tetapi dia adalah Bapa yang memberikan segala-galanya 但 buat 是 saudara 他 dan 是 saya. 一位给予我们一切的父。 Karena kasihnya yang besar, dia memberikan yang paling besar buat kita, yaitu anaknya yang tunggal. 因着他的大爱，他就把最好的、最美好的赐给了我们， Supaya saudara dan saya hari ini mengalami relasi yang mendalam dengan dia. 所以今天我们就可以享受呢这一个很深入的关系了。 Itu sebabnya saudara Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, kita ini bukan lagi hidup di dalam roh perbudakan. 所以保罗告诉罗马的那些信徒，今天我们不是成为奴仆的，过奴仆的日子了。 Betul kita dulu diperbudak oleh dosa. 虽然以前我们被罪恶把我们奴隶了， Segala hal keinginan dan segala yang kita lakukan ujung-ujungnya adalah dosa. 我们所做的一切、想的一切，最后呢也是罪恶。 Dan karena dosa itulah kita takut berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena kita pasti akan dihukum. 因为因着这些罪恶的事情呢，所以我们惧怕上帝，我们惧怕得做审判。 Maka pendekatan manusia kepada Tuhan bukan dalam pendekatan sebuah relasional, tetapi lebih kepada takut dihukum. 所以我们与上帝的那个关系呢，并不是一个正常的关系的，那是因着我们害怕的关 Dan 系。 ketakutan itu terlihat tergambar nyata di dalam setiap penyembahan-penyembahan dilakukan manusia di dalam 所以 dunia ini. 人类在世上所做的一切的敬拜呢，可以看到里面是充满了对上帝的惧怕的。 Pada saat badai melanda dan kemudian sulit mendapatkan ikan di laut, maka para nelayan akan memberikan sesajen. 当这个暴风雨来的时候，那些渔夫们得不到鱼的时候，他们就要献祭了， Kenapa? Karena berpikir bahwa Tuhan marah kita melakukan sesuatu. 因为他们想，可能天上的神啊，还是上帝呢，已经发怒了。 Pada waktu ladang tidak menghasilkan, mengalami masa yang begitu sulit, 当农作物没有生产好的时候， bukankah manusia berkata, ya ini kita bikin salah nih, kita keliru, kita memberikan sesuatu. 那么人就说呢，我们犯错了呢，我们就要献上一些。 Jadi cara pendekatannya kepada
pribadi Allah yang tidak mereka kenal itu adalah pendekatan dengan cara ketakutan. 所以人对他们不认识的上帝那个接近呢，他们是充满了惧怕的。 Tetapi Paulus berkata, tidak, kita ini menerima bukan roh perbudakan, tapi roh anaknya. 但是保罗说，我们并不是那个充满了奴仆的灵，我们是成为神儿女的。 Itu sebabnya kita memanggil dia, ya Abba. 所以我们可以称呼上帝阿巴父。 Relasinya bukan lagi karena takut dihukum, tetapi relasinya berdasarkan karena kasih yang telah diberikan. 我们与上帝的关系，并不是一个惧怕的做审判的关系，乃是一个充满爱的关系 Kalau 了。 kasih itu sudah diberikan dan memenuhi hidup kita, maka kita pun akan bisa mengasihinya dengan sungguh. 如果上帝已经给予了我们这个爱，这个爱充满了我们，然后我们也当然可以爱我们的上帝了。 Dan tentu saja, saudara, kedalaman relasi itu akan terlihat nyata dari bagaimana kita mengenal dan menaatinya. 这个爱的深入呢，就可以看到了我们对上帝是不是认识，而且我们对上帝是不是一样的爱他呢？ Karena kasih dan ketaatan itu seperti dua sisi mata koin. 那么爱和顺服呢，其实是两边的这个同 Saudara 质 dan。saya tidak bisa memisahkan dua sisi itu. 我们不能够把这两方面分开的。 Saudara dan saya tidak bisa memilih hanya kasih saja tapi tidak mau menaati. 我们不能够选择爱而不顺服。 Kalau kita cuma memilih kasih saja, maka kita akan menjadi pribadi yang egois. 如果我们只选择爱呢，我们可以成为很自私的人。 Kasih kita adalah kasih yang buta. 我们的爱呢，是好像一个盲人的爱， Karena kita hanya mementingkan diri kita apa yang kita sukai. 因为我们只看到的是我们自己所爱所喜悦的，是 Tanpa 个人 kita 的。 mau menaati apa yang Tuhan perintahkan. 因为我们呢不顺服神对我们一切的吩咐了。 Tetapi kalau kita cuma memilih menaati saja, 但是如果我们只选择顺服 tanpa kita mengasihinya, 而不去爱， maka kita menjadi orang-orang yang legalis. 那么我们就成为一个非常表面的人， Orang-orang yang hanya berpatokan kepada benar dan salah. 这一个只知道呢是和不是的人， Hanya melakukan aturan-aturan tanpa kasih di dalamnya. 只是去实行一切的是而不去看他的爱的这一方面。 Dan ketaatan yang demikian tidak akan pernah menimbulkan kasih, memunculkan atau menghasilkan kasih dalam hidup kita. 那么这样的行为呢，这样就是不能够产生呢一个爱了。 Bukankah hari ini ada banyak orang coba taat di dalam peraturan lalu lintas, bukan? 那么今天很多人呢都在顺服那个交通的一切律例。 Semenjak Polri kemudian menaruh banyak tilang elektronik, banyak warga yang lebih patuh. 那么当警察呢把这个操控用电的操控放载出来的时候，很多人就顺服了， Kenapa jadi patuh? Karena takut bayar denda. 因为他们就怕被罚款啊。 Jadi kepatuhannya bukan karena mengasihi. 但是他的顺服呢，并不是因着爱。 Nah, saudara, Tuhan tidak mau kita demikian. 上帝不要我们成为如此的人， Tuhan mau saudara dan saya patuh kepadanya karena kita mengasihinya. 上帝要我们顺服他，是因着我们爱他。 Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Abraham. 那这就发生在亚伯拉罕的生活里面。 Saudara, Abraham mengasihi Allah. 亚伯拉罕爱上帝， Kasihnya tidak diragukan. 他的爱呢是无可指责的。 Oleh sebab itu, saudara, Abraham berusaha untuk menaati Allah. 所以亚伯拉罕一直在实习如何的去顺服神。 Ketika Allah memberikan janji kepada dia bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. 但上帝承诺他要拥有一些好像天上星星这么多的那个儿女的时候， Abraham percaya. 亚伯拉罕相信了。 Berapa lama janji itu terrealisasi? 那么多久呢？这一个应许才实现呢？ Kurang lebih hampir 25 tahun. 大概是25年之久。 Hanya untuk satu orang keturunan anak saja dia menunggu 25 tahun. 为了等候一个儿子，他就等了25年。 Tetapi Abraham tetap taat. 但是亚伯拉罕仍然顺服。 Bahkan saudara, ketika anak itu bertumbuh, anak satu-satunya semata wayang yang lahir di usia selanjutnya. 所以在他年老的时候，他得着了一个儿子。 Semua mimpi, semua harapan, semua kasih, semua dicurahkan buat anak ini. 他的一切未来，他一切的这些梦想，一切的前途，他就寄放在这个孩子的身上。 Di saat ini pada saat anaknya kemudian menjadi satu-satunya tumpuan harapannya di masa yang akan datang. 而且这个孩子就成为他在以后的唯一他所拥有的。 Di saat itulah kemudian Tuhan meminta
anak itu dibawa kembali. 就是在这样的时刻呢，神告诉亚伯拉罕说：“把儿子献上给我。” Tuhan meminta agar Abraham menyerahkan kembali Ishak. 那么上帝要求亚伯拉罕把以撒重新的献给上帝。 Saudara, mungkin kalau permintaan Tuhan ini ditujukan kepada kita, responnya pasti berbeda. 如果上帝对我们如此的要求，我看我们的答复 Mungkin sebagian kita akan berkata, loh Tuhan, selama ini saya nggak pernah minta anak loh. 我们可能会说：“神啊，根本我就没有要求要有儿子， Tuhan janji mau kasih saya anak. 是你自己应许我们的。 25 tahun saya tunggu, Tuhan baru kasih. 我等了25年，你才给我这个儿子。 Sekarang Tuhan sudah kasih, saya udah pelihara baik-baik, Tuhan mau minta lagi. 你已经给了我，我也去好好的照顾这个孩子成长。现在你又要回去了。” Saudara, bukankah kita jadi mengalami kebingungan, Tuhan seperti apa ini? 我们觉得奇怪的，到底上帝是如何的？ Kalau memang mau diminta lagi, ngapain dikasih? 如果你要拿回去，何必你当初给我呢？ Saudara, tetapi Abraham tidak pernah melakukan perdebatan demikian. 但是亚伯拉罕从来没有与神这样的问过。 Ketika Tuhan memberikan perintah, maka kemudian dikatakan firman Tuhan, besok paginya Abraham langsung membawa Ishak pergi ke atas gunung untuk 但 dipersembahkan. 上帝开口要求的时候，圣经告诉我们，第二天早早，亚伯拉罕就带着儿子上山了。 Saudara, bagaimana sih Abraham bisa memiliki ketaatan yang demikian? 为何亚伯拉罕能有如此顺服的心呢？ Karena dia mengasihi Tuhan. 因为他爱上帝， Dia memiliki relasi yang mendalam dengan Bapa. 他与父有一个何等深的一个关系。 Dia percaya bahwa Bapa tidak mungkin melakukan yang jahat kepadanya. 他深深的相信父对他呢是不可能做那些不好的事情的。 Sekalipun mungkin perintahnya terlihat sangat amat di luar daripada nalar pemikiran. 虽然看起来呢，上帝对他的要求是有一点过分了，不能够接受的。 Abraham adalah saksi hidup di mana dia menyaksikan Bapa yang penuh dengan kasih itu memelihara dan menyertai. 但是亚伯拉罕仍然看到了呢，上帝对他的爱、对他的应许等等是一致的。 Nah, yang kedua, saudara, pada saat kita kemudian menyerukan ya Aba, ya Bapa, 第二样，当我们对上帝称呼阿爸父的时候， maka saudara bukan hanya bicara tentang relasi yang mendalam, tetapi kita tahu bahwa Aba, Bapa inilah dia adalah pribadi yang akan memberikan dan tahu yang terbaik untuk kita anak-anaknya. 我们对上帝这样的称呼阿爸父呢，是因着我们相信呢，神也会供应我们所需要的。 Nah, saudara, untuk lebih memahami, saya ingin mengajak kita membaca dari Injil Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11. 那我们当念圣经马太福音第7章第9到第11节。 Tuhan Yesus berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik pada mereka yang meminta kepadanya. 你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？或鱼，反给他石呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？ Saudara, dalam bagian ini jangan jelas Tuhan Yesus sedang membandingkan Bapa di dalam dunia dengan Bapa di surga. 耶稣这在做比较，天上的父和属世的父。 Kalau Bapa yang di dalam dunia yang dikatakan jahat, hidup di dalam dosa, dia tahu memberikan yang baik kepada anaknya, apalagi Bapa di surga. 如果这世上的父呢是那么恶的父，他能够给孩子好的东西，更何况在天上的父呢？ Sudah pasti Bapa di surga akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. 是一定的，天上的父会把最好的赐给他的孩子的。 Kamu tidak perlu meragukan hatinya Bapa. 你不必再犹豫父对你的爱， Kita tidak perlu kemudian meragukan betapa besarnya kasihnya Tuhan kepada kita. 也不再犹豫了上帝对我们的爱。 Karena yang ada di dalam pemikiran, di dalam hatinya adalah yang terbaik buat setiap kita anak-anaknya. 因 Amin. 为在神的心思里面呢，就是把最好的呈现给孩子的。 Nah, saudara, dari penggambaran Tuhan Yesus tentang Bapa dan anak yang meminta dan Bapa yang memberi, 对于这一个比例，就是世上的父和属 setidaknya 世 ada 的父。 5 gambaran tentang orang tua di sini.
这样呢，我们就可以看到了有5种形式的做父亲。 Yang pertama adalah orang tua yang permisif. 第一呢，是一个比较宽容的父亲。 Jadi waktu anaknya minta roti, orang tuanya kasih roti. Waktu anaknya minta ikan, orang tuanya kasih ikan. Waktu anaknya minta batu, orang tuanya kasih batu. Waktu anaknya minta ular, orang tuanya juga kasih ular. 这一种的父亲呢，他孩子要取这个面包的时候，他就给面包；他要鱼就给他鱼；他要这个石头就给他石头；他要石他就给他石了。 Nah, saudara, orang tua seperti ini adalah orang tua yang kemudian menuruti segala maunya anak. 这是一个做父亲呢，他是完完全全的随他的孩子的意思而行的。 Anak menjadi raja, orang tua jadi pelayan. 这个孩子成为君王了，但是他的父亲就成为他的那个工作人员了。 Apapun yang diminta anak, entah itu baik, entah itu buruk, semua diturutin. 无论孩子要求的是好的是坏的，他照样的给予。 Yang kedua, saudara, 第二样的父亲， anak minta roti, orang tua kasih batu. Anak minta ikan, orang tua kasih ular. Anak yang minta batu, orang tuanya kasih batu. Anak yang minta ular, tetap dikasih ular. 第二个不好的父亲就是当孩子要面包的时候，他就给石头；他要鱼，他就给石；他要石头，他就给石头。要求这个石的时候，这个父亲就给他石了。 Nah, kalau yang ini orang tua yang jahat. 这是不好的父亲。 Anak yang minta yang baik dikasih yang jahat. 他要好的，父亲反而给他不好的。 Minta yang jahat ya lebih lagi, pasti bakal dikasih. 他要不好的，他的父亲就给他更多那个不好的。 Saudara, yang ada di dalam pikiran dan hatinya orang tua ini hanyalah kejahatan. 那么在这个做父亲的，他的心思里面呢，都是充满着那些可恶恶的事情。 Makin menderita anaknya, makin senang. 如果他的孩子的遭遇更不好的时候，哇，做父亲的越高兴了。 Nah, saya percaya di sini nggak ada yang kayak gitu. 我相信这里没有这种人啦。 Nah, saudara, yang ketiga, 第三样呢， anaknya minta roti, orang tuanya kasih batu. Anaknya minta ikan, orang tuanya kasih ular. Anaknya minta batu, dikasih roti. Anaknya minta ular, dikasih ikan. 那么这个当孩子要这个面包的时候，做父亲就给他石头；他要鱼，他就给他石；他要石头的时候，他就给面包；他要石的时候，他就给他鱼。 Nah, saudara, ini orang tua yang membingungkan. 这是一个很彷徨的父亲， Baik dan benar dibolak-balik. 他根本都不知道呢哪一个是好的，哪个是不好的，颠倒 Minta 了。 yang baik, dikasih yang buruk. 人家说起好的，他就给他不好的； Minta yang buruk, dikasih yang baik. 他说起不好的，就是给他好的。 Nah, besok-besok anaknya minta yang buruk aja ya, dikasih yang baik begitu ya. 那么孩子就说起不好的啦，就得做好的。 Jadi tidak ada standar di dalam kehidupannya. 那么在他的生活里面根本没有一个同等的这个等 Pokoknya 级 yang penting semuanya terbalik lah. 一切都成为适得其反的了。 Nah, tentu saudara, bukan cuma anaknya yang bingung, kita pun tetangganya bingung. 不只是做孩子的 Yeah. 不懂了，我们也不懂了。 Apalagi anggota komselnya lebih bingung ya, lihat kayak ini apa kayak gimana ini begitu. 细胞小组的人员当然也是一样不懂了。 Nah, saudara, saya percaya di sini nggak ada yang kayak gitu. 我相信在这里没有这种人吧？ Nggak ada yang ngaku maksudnya. Enggak, saudara, bercanda ya. Saudara, ada tipe yang keempat. 第四样了， Saudara, yang keempat, anaknya minta roti, orang tuanya kasih roti. Anaknya minta ikan, orang tua kasih ikan. Anaknya minta batu, orang tuanya kasih ikan. Kasih roti, saudara. Anaknya minta ular, orang tuanya kasih ikan. 第四样的父亲就是当孩子要面包的时候，他就给他面包；他要鱼，他就给他鱼；他要石头的时候，他就给他面包；他要石，他就给他鱼。 Nah, saudara, ini orang tua yang selalu hanya memberikan yang terbaik buat anak. 这样的父亲，他是从来就给孩子好的， Di dalam pemikiran, di dalam hatinya dia tahu yang baik, dia akan berikan yang baik buat anak. 就是在做这个父亲呢，他知道什么是好的，他就给孩子好的。 Nah, kalau saya mau tanya, saudara, saudara kan di sini ada yang pernah menjadi anak dan juga sudah menjadi orang tua. 我们在这里的弟兄姊妹，有的已经做孩子，有的已经做父亲的了。 Kira-kira kalau anak itu lebih senang yang mana? Jenis orang tua yang mana, saudara? 照你看呢，做孩子的他喜欢是哪一种的父亲呢？ 1, 2, 3, 4. 第一、第二、第三、第四呢？ Satu ya. Saudara, kita akan lebih senang pilih yang satu. Tapi kalau dibalik, sekarang kita jadi orang tua, kita pilih yang mana? 1, 2, 3, 4. 如果说孩子喜欢第一样的父亲，但是我们做父亲的，我们喜欢哪一样的？ Saudara, kita 这个 pilih yang 形式 4, 呢？ bukan?
我们选择第四的，是不是？ Karena perjalanan hidup kita terus kita melihat bahwa tidak segala sesuatu yang diminta anak kita itu benar. 因为我们知道，在这个过程当中呢，不是每一样孩子要的东西呢，这对于他是好的。 Nah, saudara lihat perbedaannya anak dengan orang tua. 你看到这个分别，孩子与父亲。 Saudara, buat anak ketika dia minta, segala sesuatu itu harus menyenangkan dia. 当孩子他要东西的时候，他认为呢，这些东西对他当然是使他高兴的。 Maka segala sesuatu yang menyenangkan dia dan diberikan buat dia, itu berarti orang tua itu sangat baik. 如果你给予他他所要求的啊，那么你就是好的父母了。 Bahkan kalaupun permintaannya itu sesuatu yang buruk dan orang tuanya tetap berikan, buat dia ini orang tua the best. 啊，虽然你所给予的啊，对于他是不好的、不对的，但是他还是认为呢，这父母是好的。 Tetapi buat kita orang tua, saudara, kita berpikir bukan sesuatu yang menyenangkan. 但是对我们做父母的来说呢，我们知道这并不是好的 Sesuatu yang menyenangkan belum tentu baik buat anak kita. 啊，是一些能够使他高兴的，但不一定对他好的。 Contohnya anak kita suka permen. 比如说，我们的孩子喜欢吃糖果， Kalau setiap hari dia makan permen, maka akan berakibat buruk, bukan? 如果他每一天都在吃糖果，他最后对他的身体当然是不好的。对 Satu 吗？ kali dia minta kita kasih. 他如果说起一次两次，我们 Tetapi 会给予 ketika dia 的。 sudah habis permennya, dia minta lagi, kita langsung larang. 但是他吃完了这个糖果，他又在做起的时候，当然我们不会给他 Karena 了。 sesuatu yang menyenangkan dia saat ini akan berakibat buruk buat dia di kemudian. 虽然对孩子来说这是很高兴的事情，但是对他的结果是不好的。 Nah, buat anak, saudara, dia mikirnya senangnya sekarang. 但是对孩子来说呢，他喜欢的是就是现在我高兴啊。 Maka motonya berenang-renang ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, susah ya Pak ya? Ya nggak apa-apa. Ya, bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Susah juga ya, nggak apa-apa ya. Jadi pikirnya dia tetap senang aja. 总之呢，对孩子来说，我要的是现在，我愿意，我现在高兴，我喜欢的。 Kalau kita orang tua kan tidak. 但是对父母亲来说呢，不是如此的。 Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. 做父母呢，当然是看到他最后的结果，这个结果是一定好的呢，还 Buat 是不 kita 好？ hidup itu adalah sebuah proses. 因为我们的生活呢是一个过程， Kamu harus belajar supaya kamu mengerti. Dan di kemudian hari kamu nggak gampang dibodoh-bodohin 那 orang. 么这个孩子当然需要学习，好叫他以后不被人家欺负了。 Kamu memiliki skill tertentu, latihan. Susah sih memang latihan. Entah itu musik, entah itu apapun. Dia latihan susah. Tapi kamu terus belajar dengan tekun. Satu hari kamu akan menuai hasilnya. 你要学习，当然在学习的过程当中，并不是一帆风顺的，可能会遭遇一些的挫折、失败等等。但是呢，对于你以后是有成功的。 Nah, saudara, perbedaan inilah yang seringkali tidak membuat orang tua dengan anak itu hubungannya nggak gitu bagus. 那这一些分歧呢，就造成了孩子对父母亲的关系呢不一致，还是不和谐了。 Nah, kalau kita aja yang bapak-bapak orang tua di dunia bisa memberikan yang baik buat anaknya. 如果我们这属世的父亲能够把好的东西给予孩子， Apalagi bapak yang di surga, amin. 更何况我们在天上的父。 Nah, saudara, saya ingin berikan satu jenis orang tua lagi. 啊，还有最后一样的父母亲。 Anak minta roti, orang tua memberi roti. Anak minta ikan, orang tua beri ikan. Anak minta batu, orang tua memberi batu. Anak minta ular, orang tua beri ular. 就是当孩子说起面包，他给予面包；他要鱼的时候就给他鱼；他要石头，他就给他石头；他要石，他就给他石。 Loh, apa bedanya sama yang pertama tadi? 那么跟第一样的父亲有什么不一样呢？ Nah, saudara, sangat berbeda. 啊，是不一样的。 Kalau yang pertama, dia menjadikan anaknya raja dan dia pelayan. 那么在第一样的那个情况下呢，那个孩子就好像君王，这个父亲就好像工人一样。 Tetapi kalau di bagian ini, orang tua ini ingin mengajarkan anaknya untuk setuju dengan kriteria orang tuanya. 但是这第五样的父母呢，他要他的孩子能够承认他父亲的父亲所要给予他的。 Nah, maksudnya apa? Saudara, saya akan jelaskan dengan sebuah kisah. 啊，有一个故事可以解释。 Saudara pasti mengenal Raja Hizkia. 我们当然知道圣经里面有一个叫做希西家的君 Seorang 王， raja yang begitu Hizkia. gilang gemilang di dalam kepemimpinannya. 他的这个领导呢，领导素质很好。
Saudara, Raja Hizkia berhasil membawa orang-orang Israel kembali kepada Tuhan. 他带以色列人呢重新回到神的面前来。 Nah, singkat cerita, saudara, satu kali dia sakit keras. 有一次呢，他病倒了，很严重的生病了。 Lalu datanglah seorang nabi Tuhan menyampaikan kepada dia bahwa enggak lama lagi dia akan meninggal. 那么有一个先知告诉他说，不久他就要去世了。 Nah, saudara, Hizkia kemudian nangis, merajuk, dan dia berkata, Tuhan, saya nggak mau mati. 他就哭了，他在神的面前说：“神啊，我不想死啊！” Nah, saudara, nabi ini belum sampai pintu gerbang, Tuhan kasih firman, balik lagi ke Hizkia. 但是当先知还没有走出大门的时候呢，上帝就叫先知你回去跟希西家说。 Nah, firman Tuhan disampaikan oleh nabi itu berkata, karena kamu berdoa sama Tuhan, meminta sama Tuhan, Tuhan kasih injury time. Tuhan kasih perpanjangan waktu. 呀，那么上帝的这个先知就跟他说：“上帝告诉我说，因着你的哭求，上帝就给你延长你的寿命。 Kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan mendapatkan 15 tahun 你 bonus. 现在就不死了。上帝给他15年的这个延长他的寿命。 Nah, saudara, setelah itu, ya, selama 15 tahun apa yang terjadi dengan hidup Hizkia? 那么在15年之后，在希西家的生活里面发生了什么事情呢？ Dari seorang yang gilang gemilang mencari Tuhan menjadi orang yang pelan-pelan meninggalkan Tuhan. 其实他从起初呢是一位真正去追求上帝的人，但是到最后他就慢慢的走下坡了。 Dari seorang yang begitu kemudian menuruti apa yang Tuhan mau menjadi orang yang mengalami kehilangan. 那么以前他是一个符合上帝的要求的人，现在呢他就是有一些不管了。 Saudara, apa sih yang diminta sama Hizkia? 到底呢希西家做了什么事呢？ Saudara, Hizkia meminta batu. 他要求石头，比如说， Dan Tuhan izinkan dia mendapatkan batu. 那么上帝就允许他得着了石头。 Loh, bukankah Tuhan harusnya kasih dia roti? 难道上帝不给他面包呢？ Saudara, Tuhan mau mengajarkan Hizkia bahwa permintaannya itu tidak sesuai dengan kriteria Tuhan. 上帝要教导希西家说，他所要求的其实就不符合的， Dia mengalami kerugian besar. 他遭到了很大的损失。 Yang kedua, kisah yang kedua tentang anak yang hilang. 第二就是那个失去的孩子。 Saudara, kita tahu kisah itu bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan ada seorang bapak punya 2 anak, si sulung dan si bungsu. 那个故事告诉我们说呢，有2个孩子，就是大的和小的儿子。 Si bungsu meminta warisan, kemudian diberikan sama bapaknya dan dia pergi menghabiskan warisan sampai akhirnya dia melarat dan dia pulang ke rumah bapaknya. 那么一个小儿子呢，他要求家产分开了，他就把他得着的一份呢拿了，他就去花完了，最后失败了才回到家里来。 Bukankah yang diminta si anak itu adalah ular? 难道这孩子所要求的就好不像蛇吗？ Tapi kenapa bapaknya izinkan? 为什么他的父亲给予他呢？ Bapaknya mau agar si anak belajar melihat kepada kriteria orang tuanya bahwa sesungguhnya yang dia minta itu ular. 他的父亲给予他，就是因为父亲希望他能够看到他做父亲的条件。 Di luar bapaknya, dia kesulitan, dia menderita bahkan sampai melarat. 在他父亲之外呢，他所遭遇的一切都是痛苦的，都是潦倒的。 Dan ketika dia tersadar, dia pulang, dia berjumpa dengan bapak. 当他觉悟的时候呢，他就回家了，他遇到了他的父亲。 Saudara, itulah Tuhan kita. 这就是我们的天赋。 Saudara, mari kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. 让我们对上帝呢，在我们的生活里面能够有更深入的认识。 Sehingga dalam perjalanan iman kita, ketika kita mengalami kesulitan demi kesulitan, kita terus percaya bahwa hatinya Tuhan tidak pernah salah. 让我们信心的道路上呢，当我们遇到许多的打击、痛苦的时候，我们仍然要记着一件事情，就是上帝呢永远爱我们的。 Ada seorang pendeta bernama Barry Adams, dia menulis sebuah buku Father's Love Letter. 有一个牧师他写了一本书， Saudara, buku ini adalah sebuah kumpulan ayat-ayat Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru yang berbicara tentang Allah adalah Bapa. 这本书是告诉我们，从旧约到新约，就是上帝呢就是我们的父。 Saudara, saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk tundukkan kepala, mengambil waktu tenang. Saya akan membacakan bagian daripada buku ini. 请弟兄姊妹低头细听牧师所要说的这一封书信里面重要的事情。 Mari kita mengambil waktu tenang sejenak sambil saudara mendengarkan surat ini dibacakan. 让我们听一下，这是重要的书信里面所记载的。
Surat cinta dari Bapa. 是上帝的爱的信。 Anakku, engkau mungkin tidak mengenalku, 我的孩子，可能你不认识我， tetapi aku tahu segalanya tentangmu. 但是我对于你，我完全的了解。 Aku tahu kapan engkau duduk, aku tahu kapan engkau berdiri. 我知道何时你坐着，何时你站着。 Aku mengenal segala jalanmu. 我知道你所有的道路， Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung. 连你头上的发丝我都数算过。 Kamu diciptakan menurut gambarku. 你被塑造是按照我的形象的， Kamu adalah keturunanku. 你是我的这个传承。 Aku mengenalmu bahkan sebelum engkau dikandung. 在你还没有出生的时候，我就认识你了。 Aku memilihmu ketika aku menciptakan. 我选择你，当我创造你的时候， Kamu bukanlah sebuah kecelakaan. 你并不是一个意外的人， Semua harimu tertulis di dalam bukuku. 一切都已经写着了， Aku menentukan waktu yang tepat dari kelahiranmu. 一切都已经记载了。 Engkau diciptakan dengan penuh kedahsyatan dan ajaib. 你的创造呢是充满着奇妙的， Aku merajutmu dalam rahim ibumu. 在你的母亲的这个胎里面的时候，你已经被创造了。 Dan aku mengeluarkanmu pada hari engkau dilahirkan. 就是当时候到的时候，你就出生了。 Aku memberikan kepadamu lebih daripada bapa dunia yang dapat engkau miliki. 我所给予你的是超过属世的父亲所能够给予你的， Karena aku adalah bapa yang sempurna. 因为我是完美的父。 Bahkan setiap hadiah baik yang kau terima, semua itu berasal daripadaku. 你所得到的每一个好的，就是从我而来的， Karena aku adalah sumber dan aku akan memenuhi segala kebutuhanmu. 因为我是那源头，我就能够供应你所需要的一切。 Aku juga adalah bapa yang menghiburmu dalam semua masalahmu. 我能够安慰你所遭遇到的一切事情。 Saat engkau patah hati, aku dekat denganmu. 当你那个失败的时候、伤心的时候，我就在你旁边了， Seperti seorang gembala yang membawa seekor domba. 就好像一个牧子带着那个羊， Aku membawamu mendekat ke hatiku. 我带着你呢来亲近我的心。 Suatu hari, aku akan menghapus setiap air mata dari matamu. 有一天呢，我要擦去你一切的眼泪， Dan aku akan menghilangkan semua rasa sakit yang kau derita di dunia ini. 我要除去你在世上所遭遇的一切困难患难。 Aku adalah bapamu. 我是你的父， Dan aku mencintaimu seperti aku mencintai putra tunggalku Yesus. 我爱你就好像我爱我的独生儿子耶稣。 Karena di dalam Yesus, cintaku padamu dinyatakan. 因为在耶稣基督里面，我的爱就显明了。 Dia datang untuk menunjukkan bahwa aku mendukungmu, bukan melawanmu. 耶稣的到来是指示你，我们是何等的支持你，并不是与你对反， Dan memberitahukanmu bahwa aku tidak menghitung-hitung dosamu. 而且告诉你，我并不在计算你的恶或是你的罪恶。 Yesus mati agar engkau dan aku dapat berdamai. 耶稣的死呢，是你和我能够和好。 Aku menyerahkan semua yang kucintai agar aku bisa mendapatkan cintamu. 我把一切的爱付出，就好像我可以得着了你的爱。 Jika kamu menerima pemberian anakku Yesus, maka engkau menerimaku. 如果你接受了我的儿子耶稣基督，那么你就接受了我。 Dan tidak ada lagi yang akan memisahkan kamu daripada kasihku. 没有一切的就能够使你脱离了你对我和我给你的爱。 Pulanglah dan aku akan mengadakan pesta terbesar yang pernah ada di surga. 回家吧，我要为你预备呢最大的喜宴。 Aku selalu menjadi bapa dan akan selalu menjadi bapa. 我是永远是你的父， Maukah engkau menjadi anakku? 你要成为我的儿子吗？ Aku menunggumu. 我等候你。 Cinta dari Bapamu, Tuhan Maha Kuasa. 爱你的父，也全能的神。 Tuhan, tolong kami untuk dapat meresapi firman-Mu. 神啊，求你帮助我们，可以了解你的话语。
Tolong kami untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. 使我们能够成为行道的人。 Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. 谢谢你所给予我们的话语， Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们是奉耶稣的名祷告的， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati kita semua. 神祝福我们。